Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu sambung lagi. Okey, untuk bab 1. Bab 1 biodiversity. So, subtopik kita hari ini ialah 1.2 pengelasan organisme. Okey. Organisme boleh dikelaskan kepada dua kumpulan. Okey. Iaitu organisme boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu haiwan dan juga tumbuhan. Okey. Tumbuhan ialah organisme yang membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, manakala haiwan pula mendapat makanan daripada organisme yang lain. Sebab haiwan ini dia tak boleh nak hasilkan makanannya sendiri. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, carta yang cikgu sediakan kat sini, okey. Dia ni menunjukkan pengelasan bagi kumpulan haiwan. Okey, dia susun dari segi ciri-ciri ataupun sifat-sifatnya yang tertentu. Baik. Okey, untuk kumpulan haiwan yang pertama, okey. Jadi sebelum tu kita tengok video dulu. Okey. Adakah anda tahu bahawa haiwan boleh dikelaskan kepada dua kumpulan utama, vertebrata dan invertebrata? Haiwan yang mempunyai tulang belakang dikenali sebagai vertebrata. Haiwan tanpa tulang belakang dikenali sebagai invertebrata. Vertebrata boleh dikelaskan kepada 5 kumpulan: mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Mamalia mempunyai rambut atau bulu pada badan. Mamalia adalah haiwan homeotherma. Mamalia bernafas melalui peparu, melakukan persenyawaan dalam, melahirkan dan menyusukan anak. Reptilia adalah haiwan poikilotherma. Reptilia bernafas melalui peparu, melakukan persenyawaan dalam, membiak secara menghasilkan telur bercengkerang dan mempunyai badan yang dilitupi sisik dan kulit keras. Amfibia adalah haiwan poikilotherma. Amfibia hidup di darat dan di dalam air, melakukan persenyawaan luar, mempunyai badan yang dilitupi kulit lembab dan membiak secara menghasilkan telur seperti agar-agar. Anak amfibia bernafas melalui insang. Amfibia dewasa bernafas menggunakan peparu dan kulit lembab. Ikan adalah haiwan poikilotherma. Ikan mempunyai sisik berlendir pada badan. Ikan mempunyai sirip dan ekor. Ikan bernafas melalui insang, melakukan persenyawaan luar dan membiak secara bertelur. Burung adalah haiwan homeotherma. Burung bernafas menggunakan peparu, melakukan persenyawaan dalam dan menghasilkan telur bercengkerang keras. Badan burung dilitupi bulu pelepah. Burung mempunyai sayap yang membantu sesetengah burung terbang. Burung juga mempunyai sepasang kaki bersisik. Okey, video ni tadi menunjukkan rumusan berkaitan dengan kumpulan vertebrata bagi haiwan. Okey. Baik.
ada, seperti yang kamu tengok dalam video tadi, ada 5 kumpulan haiwan yang tergolong dalam kumpulan haiwan vertebrata. Vertebrata ni maksudnya haiwan yang mempunyai tulang belakang. Haiwan yang mempunyai tulang belakang. Yang pertama adalah mamalia, reptilia, amfibia, burung yang keempat dan yang terakhir adalah ikan. Kita tengok kumpulan vertebrata yang pertama iaitu mamalia. Mamalia melahirkan anak. Mamalia betina mempunyai kelenjar susu untuk menyusukan anak. Homeoterma. Apa yang dimaksudkan dengan homeoterma ialah haiwan yang berdarah panas. Dia ada lagi satu kan? Poikiloterma. Poikiloterma itu ialah haiwan yang berdarah sejuk. Bernafas melalui peparu, badan dilitupi bulu atau rambut dan melakukan persenyawaan dalam. Dia ada 2 persenyawaan. Persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Persenyawaan dalam ni bermaksud persenyawaan itu berlaku dalam sistem pembiakan betina. Maksudnya sperma dan ovum bersenyawa dalam sistem pembiakan betina. Kalau persenyawaan luar itu bermaksud persenyawaan itu berlaku di luar sistem pembiakan betina. Maksudnya ovum dan sperma itu tidak bersenyawa di dalam sistem pembiakan betina. Nanti selepas ini ada lagi contoh kumpulan vertebrata yang melakukan persenyawaan luar. Baik. Ini contohlah, contoh beberapa haiwan yang tergolong dalam kumpulan vertebrata mamalia. Vertebrata yang kedua adalah reptilia, reptile. Yang pertama dari segi darahnya berdarah sejuk. Reptilia berdarah sejuk. Poikiloterma menghasilkan telur yang bercangkerang. Contoh kalau gambar dia bagi kat sini ular kan. Ular, biawak. Melakukan persenyawaan dalam. Bernafas melalui peparu, mempunyai sisik atau kulit yang keras. Contoh kat sini dia bagi apa lagi ni? Tak jelas sangat gambar dia. Baik, contoh ni macam ni cicak. Cicak tergolong dalam kumpulan reptilia. Ni contohlah beberapa contoh haiwan reptilia. Vertebrata yang ketiga, amfibia. Amfibia, poikiloterma, menghasilkan telur berlendir dan tidak bercangkerang, melakukan persenyawaan luar. Siapa biasa tengok telur katak? Pasal tak selalu katak ni dia suka tempat yang berair lah untuk dia bersenyawa ataupun dia membiak. Jadi kalau ada satu kolah, pernah tak siapa-siapa jumpa ada kolah yang ada yang mempunyai air dalam kolah tersebut, kamu akan nampak macam dia macam buih-buih tu. Kan? Dia buih-buih seketul besar kan dekat atas permukaan kolah tersebut. Itu adalah di mana kat situ menunjukkan di mana persenyawaan berlaku bagi katak. Baik, anak amfibia bernafas melalui insang. Tetapi apabila dia dewasa, bernafas melalui kulit yang lembap dan peparu lah. Badan dilitupi kulit yang lembap. Sebab tu kalau katak dia sejuk kan. Kalau kita terpijak dia, kat kaki kita terpijak dia, kita rasa dia sejuk. Baik. Inilah beberapa contoh. Kalau kamu tengok sini, ini dia punya, dia bersenyawa di luar. Kan? Lepas tu dia akan meletas, dia akan jadi telur katak lah. Dia akan jadi berudu kecil kan. Baik. Seterusnya kumpulan burung. Kumpulan burung, vertebrata burung, homeoterma, berdarah panas, menghasilkan telur yang bercangkerang keras,
melakukan persenyawaan dalam, bernafas melalui peparu, bersayap atau berkepak, badan dilitupi bulu pelepah dan mempunyai kaki yang bersisik. Okey. Ni banyaklah. Kan? Banyak sangat contoh-contoh vertebrata burung. Okey. Dan yang terakhir untuk vertebrata, kumpulan vertebrata adalah ikan. Ikan bertelur, berdarah sejuk ataupun kilotherma, mempunyai sirip. Sirip tu yang bahagian kiri kanan tu. Okey, kiri kanan badan dia tu. Ekor, mempunyai sirip dengan ekor. Persenyawaan luar, bernafas melalui insang, badan dilitupi sisik keras yang berlendir. Okey. Kan? Okey, kamu tengok gambar raja ni. Okey, tengok gambar raja ni. Ini dia punya sirip dia lah. Okey, sirip dia. Okey. Macam banyak jenis ikan. Okey, kumpulan haiwan yang kedua pula ialah haiwan invertebrata. Okey, invertebrata maksudnya haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okey. Untuk haiwan invertebrata, pengelasannya adalah tanpa kaki ataupun berkaki. Okey, kita tengok video dulu. Invertebrata adalah sekumpulan haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Invertebrata dikelaskan kepada dua kumpulan, berkaki dan tidak berkaki. Invertebrata tidak berkaki boleh dikelaskan lebih lanjut kepada invertebrata dengan badan bersegmen dan invertebrata dengan badan tanpa segmen. Invertebrata berkaki boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, invertebrata dengan 3 pasang kaki dan invertebrata dengan lebih daripada 3 pasang kaki. Okey. Untuk pengelasan haiwan, kalau kamu tengok video tadi, haiwan invertebrata dibahagi kepada dua. Okey, berkaki dan tanpa kaki. Okey, untuk yang berkaki, dia akan bahagikan kepada dua pula, iaitu 3 pasang kaki ataupun lebih daripada 3 pasang. Okey, kumpulan yang kedua, kumpulan tanpa kaki, dia akan terbahagi pula kepada dua, badan tanpa segmen dan badan yang bersegmen. Okey, kita tengok satu-satu. Makna kata kita ada 4 kumpulan kecil untuk invertebrata. Okey, kumpulan yang pertama, kita tengok dulu kumpulan tanpa kaki, kategori tanpa segmen. Okey, ni contohlah. Okey, tanpa kaki, tanpa segmen. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, sekejap Okey, contoh kat sini dia bagi, kalau buku teks kamu lah, dia bagi span, buran, karang laut, planaria, planaria, siput. Okey, kalau yang ni kalau untuk yang slide ni, kumpulan yang kedua, tanpa kaki tapi badan bersegmen. Sekejap, balik tadi. Ini tak ni. Okey. Yang ni lah contoh, tanpa kaki, badan tanpa segmen lah. Okey. Ni contoh, ni buran lah. Kan? Ni buran lah. Okey, buran, karang laut, siput. Okey. Baik. Kumpulan yang kedua, tanpa kaki, badan bersegmen. Okey, contoh kat sini dia bagi apa ni? Lintah kan? Lintah, cacing. Yang ni, cikgu tak pasti dah pula gambar apa. Macam kutu kok. Okey. Tanpa, ni, kalau kamu tengok kat sini, sepatutnya dia bagi lagi satu, cacing pita. Tak ada dalam ni lah. Cacing pita, lintah, lintah, cacing tanah lah. Okey. Seterusnya, haiwan invertebrata tapi berkaki dan kakinya 3 pasang. Kan? Okey.
So kat sini dia bagi semut. Semut, nyamuk, lebah. Okey, lipas ada kupu-kupu. Okey. Yang ni invertebrata berkaki lebih daripada 3 pasang kaki. Iaitu laba-laba. Okey, laba-laba ni. Ketam. Okey, lepas tu dia ada kalajengking, lipan. Okey, lagi satu ni, belangkas. Belangkas pun kategori berkaki lebih 3 pasang. Okey, settle yang haiwan. Sekarang ni kita masuk pula grup tumbuhan. Okey, tumbuhan dia dikelaskan kepada dua yang utama. Okey, tumbuhan berbunga. Tumbuhan yang berbunga dan tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, tumbuhan berbunga di mana dia menghasilkan bunga untuk pembiakan dan dia membiak melalui biji benih. Contoh dia bagi ni bunga ros kan. Okey. Kumpulan yang kedua, tumbuhan yang tidak berbunga, di mana dia tak hasilkan bunga. So, macam mana dia nak membiak? Okey, untuk kumpulan tumbuhan ini, pembiakan melalui spora, spora ataupun biji benih dalam kun. Okey, ini contoh gambar dia bagi. Okey, dia bagi pokok pakis sekali. Okey, baik. Tak apa, belakang tu dia contoh banyak lagi. Okey, tengok video dulu. Malaysia adalah sebuah negara mega biodiversity. Ia bukan hanya kaya dengan haiwan, tetapi juga tumbuhan. Tumbuhan boleh dikelaskan kepada dua kumpulan utama. Tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan tidak berbunga terdiri daripada paku pakis, lumut dan konifer. Apakah ciri-ciri tumbuhan tidak berbunga? Paku pakis adalah tumbuhan vaskular dan menghasilkan spora. Lumut adalah tumbuhan bukan vaskular dan menghasilkan spora. Konifer adalah tumbuhan vaskular dan membiak melalui biji benih di dalam kun. Tumbuhan berbunga boleh dikelaskan kepada dua kumpulan utama, monocotyledon dan dicotyledon. Apakah perbezaan antara tumbuhan monocotyledon dan tumbuhan dicotyledon? Tumbuhan monocotyledon mempunyai satu cotyledon. Tumbuhan dicotyledon mempunyai dua cotyledon. Monocotyledon mempunyai akas rabut dan daun dengan urat selari. Dicotyledon mempunyai akar tunjang dan daun dengan urat jejala. Kebanyakan tumbuhan monocotyledon mempunyai batang tidak berkayu, tetapi tumbuhan dicotyledon mempunyai batang berkayu. Contoh-contoh tumbuhan monocotyledon ialah pokok padi, pokok jagung, pokok pisang dan pokok bulung. Contoh-contoh tumbuhan dicotyledon ialah pokok bunga raya, pokok tomato, pokok mangga dan pokok bunga matahari. Okey, faham tak kelas tengok video ni? Okey, so kita tengok pula kumpulan pengelasan bagi tumbuhan lah. Okey. Baik, tumbuhan dia bahagikan kepada dua, tumbuhan yang berbunga dan yang tidak berbunga. Okey, cikgu explain dulu yang mengenai tumbuhan yang berbunga. Okey, tumbuhan yang berbunga, okey, dia ada dua kumpulan. Okey, monocotyledon dan juga dicotyledon. Okey, kamu tengok kat sini mono. Mono maksud satu. Okey. Kalau dicotyledon, di, ini maksudnya dua. Okey, apa yang satu, apa yang dua? Maksudnya bilangan cotyledon. Okey, bilangannya adalah satu untuk mono, di mempunyai dua cotyledon.
Okay, kamu tengok situ, contoh kalau macam benih rambutan kan. Pokok rambutan, biji buah rambutan tu, cuba kamu tengok, cuba kamu belah dia. Jadi tak dua. So, maksudnya dia ada dua bahagian lah. Kalau contoh yang ni, dia bagi pokok jagung. Pokok jagung, dia punya biji dia yang kita makan tu, kita tak boleh pecahkan kepada dua lah. Okey. Mempunyai, dari segi yang kedua dari segi akar. Okey, untuk monocotyledon mempunyai akar yang serabut. Okey, kalau dicotyledon mempunyai akar tunjang. Okey, akar tunjang kalau kamu tengok rajah dia bagi ni. Okey, dia punya akar tunjang ni satu yang utama. Kemudian dia ada akar-akar halus lah. Macam tu. Okey, itu yang dimaksudkan dengan akar tunjang. Okey. Kalau akar serabut, macam ni lah. Dia banyak serabut lah. Dia tiada akar yang utama. Okey, itu bagi akar tumbuhan monocotyledon. Okey, dari segi daun, bentuk daun, okey, dari segi urat dia lah. Okey, kalau monocotyledon berurat selari. Selari ni maksudnya contoh macam rumput, jagung, tebu. Kamu tengok tak daun dia macam mana? Contoh cikgu ambil pokok jagung kan. Daun jagung macam ni lebih kurang kan. Okay. So dia punya akar dia selari. Memanjang macam tu. Dia ikut bentuk daun lah. Okay. Dia urat selari. Okay. Kalau tumbuhan dicotyledon berurat jejala. Jejala macam mana? Okay. Ini contoh daun dia. So dia ada bentuk macam jala lah. Dia punya. Ni. Sorry lah cikgu pakai ni je. Kesel ni je. Okay. Berurat jejala. Okey, batang. Okey, untuk batang bagi monocotyledon batang lembut lah. Contoh jagung. Kan? Okey, jagung apa lagi? Okey, yang monocotyledon rumput. Okay, kalau dicotyledon, batangnya berkayu. Pokok ros, pokok bunga raya, pokok rambutan. Okey. Baik. Okey, ni gambar rajah yang ni lah. Okey, ni yang lebih jelas. Okey. Kamu tengoklah sini lah gambar daun dia bagi, biji benihnya. Okay, kalau ni dia bagi contoh bunga apa ni Muazzam? Saya rasa ni bunga keembung ni, pokok keembung. Okay, contoh monocotyledon, pokok tebu, pokok padi, pokok kelapa dan juga orkid. Kelapa tengok daun, urat daun dia selari kan? Okay, pokok keembung, pokok bunga ros untuk dicot, lagi pokok rambutan, pokok betik. Okay, ni contohlah. Tumbuhan dicotyledon pokok keembung. Kan? Rumah siapa ada pokok ni? Pokok ni senang lah. Pokok ni sangat senang kita nak jaga dia. Kadang-kadang tabuk aja dia mudah untuk hidup. Okey, ni sedikit info lah bagi nama tempatan, nama saintifik lah kamu nampak dalam video lah. Nama lain orang panggil juga inai air. Okey, family asal dia dari India atau Myanmar. Okay, extra info untuk kamu lah. Okay, ni biji benih dia. Kan biji benih dia ni dalam kantung ni. Okey. Ni pokok ros. Pokok bunga ros. Cantik kan? Okey, yang ketiga, pokok rambutan. Okey. Pokok betik, dicotyledon juga. Okey. Pokok tebu. Okey, ini kumpulan monocotyledon. Okey, pokok tebu. Tengoklah, dia punya daun dia selari. Okey, pokok kelapa. Okey, monocotyledon. Okey. Pokok orkid. Pokok padi. Okey, kumpulan tumbuhan yang kedua ialah kumpulan tumbuhan tidak berbunga. Dia bahagikan kepada 3. Yang pertama lumut, yang kedua conifer, yang ketiga adalah kumpulan pakis. Okey, lumut, ciri-cirinya mempunyai daun, batang yang kecil, tiada akar, membiak melalui spora. Lumut ni dia suka tumbuh dekat kawasan yang macam contoh longkang yang lembap kan. Okey, conifer, mempunyai daun berbentuk jarum, batang dan akar, membiak melalui biji benih dalam kut. Ni dia punya sistem pembiakan dalam ni. Ni lakunya. Okey. Paku pakis mempunyai daun, batang dan akar, membiak melalui spora. Spora bagi paku pakis dia terletak bawah daun ni. Kan contoh ni daun dia kamu terbalikkan tengok kat bahagian bawah. Okey.
Dia ada macam bulat-bulat tu. Itu adalah tempat di mana dia simpan spora dia. Okey. Baik, ni misalnya lumut. Okey, membiak dengan menghasilkan spora merupakan tumbuhan bukan vaskular. Okey. Paku pakis membiak dengan menghasilkan spora merupakan tumbuhan vaskular. Okey, conifer. Ni pokok conifer lah. Okey, membiak dengan menghasilkan kon merupakan tumbuhan vaskular. Vaskular ni maksudnya tumbuhan yang dia ada struktur, xylem dan phloem. Okey. Baik. Okey, lumut. Biasa kan, bisa tengok kan? Okey. Okey, ini adalah conifer. Okey, ini kon dia. Dia membiak dari kon ni lah. Okey, dia. Okey, paku pakis. Alright. Itu sahaja untuk hari ini. Topik seterusnya kita sambung untuk kelas yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.